Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan Puteri dari Kayangan, senyuman manis seperti madu. Bermacam keturunan, bukan halangan untuk membina bangsa yang bersatu. Sebelum memulakan ucapan saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Syarvini Saravanan, Vidya Varshini Sivagurunathan dan Muhammad Wafiuddin. Pada hari ini, kami ingin membicarakan satu isu yang sangat penting bagi zaman kini, iaitu rukun negara asas pembentukan masyarakat berpaduan. Saudara dan saudari sekalian, apakah itu rukun negara? Rukun negara merupakan sebuah ideologi yang telah menjadi teras panduan dan gagasan kebangsaan Malaysia. Rukun negara ini diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara. Bagi pengetahuan para hadirin, rukun negara ini diperkenalkan selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menjadi medium yang utama dalam menghancurkan perpaduan dan ketenteraman di dalam negara kita. Tragedi ini telah menjadi pengajaran kepada semua rakyat Malaysia mengetahui betapa pentingnya perpaduan kaum. Oleh itu, rukun negara ini ditubuhkan untuk membangunkan sikap perpaduan dalam sanubari setiap rakyat Malaysia supaya dapat bersatu padu menyumbang ke arah pembangunan negara. Saya akan teruskan dengan tujuan rukun negara. Pertamanya, memupuk semangat perpaduan antara berbilang kaum. Setiap warga negara perlu mendukung cita-cita dalam membentuk satu negara yang bersatu tanpa mengira perbezaan kaum dan kepercayaan masing-masing. Keduanya ialah membentuk masyarakat yang harmoni. Sikap hormat menghormati harus dihamalkan dalam masyarakat di negara Malaysia. Ketiga, menjamin ketenteraman negara daripada penjajahan luar. Keempat, menerapkan nilai murni seperti hormat menghormati, cinta akan negara, tolong menolong dan sebagainya. Yang kelima ialah membina sebuah masyarakat yang progresif. Demi mencapai kemajuan sejagat dan bersaing di peringkat global, masyarakat perlu bersikap terbuka dan meraihkan perbezaan untuk berjaya. Dengan kepribadian yang utuh serta nilai-nilai pekerti yang baik, masyarakat pasti dapat menghasilkan kejayaan-kejayaan untuk negara. Yang terakhir ialah mempertahankan keadilan, iaitu setiap anggota masyarakat mempunyai peluang dan ruang yang sama untuk menikmati perolehan dan kekayaan negara. Begitu juga dengan hukuman yang sama rata terhadap pelaku jenayah yang melanggar undang-undang negara. Yang seterusnya ialah menjamin keutuhan negara. Terdapat 5 prinsip dalam rukun negara, iaitu pertamanya kepercayaan kepada Tuhan, kedua kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan, yang keempat kedaulatan undang-undang, dan yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Selain itu, saya akan jelaskan tentang rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ialah rukun negara yang pertama dalam 5 prinsip rukun negara kita. Secara amnya, kepercayaan bermaksud titik permulaan atau pegangan seseorang sebagai panduan mereka dalam meneruskan kehidupan seharian. Tuhan ialah sesuatu yang dipuja oleh golongan manusia berlainan kaum mengikut agama atau kepercayaan masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan ialah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala seruannya serta meninggalkan semua larangannya berdasarkan pegangan agama masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas kehidupan beragama, merupakan prinsip penting kehidupan rakyat di negara kita. Sebarang bentuk ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan seperti fahaman komunis tidak akan mendapat tempat di negara ini. Ini adalah kerana agama telah menjadi unsur penting dalam membentuk rohani, iaitu spiritual dalam masyarakat kita. Rakyat Malaysia menjadikan agama sebagai pegangan utama. Pegangan yang kukuh terhadap agama dapat membentuk peribadi yang penuh nilai murni dan tidak melakukan jenayah atau kejahatan yang lain. Prinsip ini dipilih sebagai prinsip pertama kerana ketiadaan agama atau kepercayaan kukuh terhadapnya akan meruntuhkan kepribadian seseorang serta sesuatu bangsa dan negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, memperuntukkan bahawa agama Islam ialah agama rasmi persekutuan. Tetapi, agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman.
Hal ini dapat dibuktikan melalui gambar-gambar yang saya selitkan dalam slide saya, iaitu rumah-rumah ibadat semua kaum di Malaysia. Gambar pertama ialah rumah ibadat bagi kaum India, iaitu Kuil di Batu Cave. Keduanya ialah rumah ibadat bagi kaum Melayu. Ketiga ialah rumah ibadat bagi Kristian. Dan gambar keempat ialah rumah ibadat bagi kaum Cina. Kesan pertama daripada rukun negara kepercayaan kepada Tuhan ialah dapat mengelakkan golongan masyarakat untuk tidak akan melakukan perkara yang mungkar seperti berbohong, melakukan rasuah serta mengkhianati negara dan bangsa. Sebagaimana yang kita sedia maklum, rasuah boleh dikatakan sebagai punca utama yang mengundangkan kepada ketidakjujuran antara pihak maupun ahli-ahli jawatan kuasa yang melibatkan diri dalam kegiatan negara, seterusnya boleh mendatangkan kesan buruk terhadap negara kita. Hal ini demikian kerana perkara mungkar ini dapat memudaratkan orang lain, justru mengganggu kesejahteraan kepada masyarakat sekeliling kita. Dalam konteks rukun negara ini, prinsip kepercayaan kepada Tuhan perlu diterapkan supaya negara berada dalam keadaan maupun situasi yang tidak berbolak-balik atau sering mendatangkan masalah kepada negara, seterusnya mengelakkan kesalahfahaman antara masyarakat majmuk. Oleh itu, negara yang aman perlulah melahirkan masyarakat yang bersifat amanah, jujur dan setia akan negara. Natijahnya, kepercayaan kepada Tuhan perlu dititik beratkan oleh setiap golongan individu. Di samping itu, masyarakat kurat melibatkan diri dalam jenayah adalah salah satu implikasi terhadap rukun negara kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini tercetus apabila masyarakat mula memahami nilai-nilai baik dan kesan-kesan buruk dengan kepercayaan kepada Tuhan ini. Hal ini menyebabkan mereka akan menjauhkan diri daripada terjerumus ke dalam kes jenayah setelah mengetahui kesan atau akibat yang bakal mereka hadapi daripada kepercayaan tersebut. Sebagai contoh, Islam melarang umatnya melakukan jenayah seperti membunuh, mencuri, merogol atau merompak. Kesannya mereka akan menanggung dosa yang besar serta mendapat balasan yang setimpal daripada Tuhan. Secara tidak langsung, ia dapat membuatkan individu bertimbang rasa, menjauhi kejahatan dan melakukan sesuatu tindakan bijak dan sewajarnya. Oleh hal demikian, kadar indeks jenayah mengikut KPI dapat dikurangkan dan mewujudkan negara sifar jenayah oleh kerana rasa percaya antara semua masyarakat juga turut terbentuk. Yang terakhirnya ialah impak dari kepercayaan kepada Tuhan ini bukan saja dapat melahirkan individu yang menghormati orang tua, malahan penghormatan terhadap suku kaum yang dituntut dalam agama Islam. Maka perpaduan kaum dapat dipupuk daripada sikap menghormati antara satu sama lain. Perpaduan kaum ini juga akan membawa kepada keamanan negara kita menjadi aman dan harmoni. Hal ini masyarakat Islam dan bukan Islam mempunyai peranan yang sama penting dalam mewujudkan suasana yang harmoni. Misalnya kegagalan masyarakat dalam mewujudkan keharmonian menyebabkan konflik dan membawa kepada krisis kemanusiaan. Oleh itu, masyarakat juga penting mengambil tahu hal-hal berkaitan kepercayaan dan budaya serta isu-isu menjadi sensitiviti terhadap suku kaum lain. Ini dapat mengelakkan masyarakat daripada terlepas pandang atau menyentuh isu-isu yang sensitif terhadap kaum lain. Seterusnya, saya akan jelaskan tentang rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, dan sistem beraja diamalkan di setiap negeri yang terdapat di Malaysia. Rakyat Malaysia tak setia, jujur dan ikhlas kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Negeri diamalkan di negeri-negeri yang tidak beraja. Rukun negara yang kedua ini dapat membentuk satu bangsa Malaysia yang sayangkan negara, berpatriotik dan bersatu padu. Dan raja-raja adalah lambang perpaduan rakyat di negara Malaysia. Apabila masyarakat dibiarkan tanpa pemimpin, keadaan negara kita akan menjadi huru-hara. Tanpa pemimpin, kepentingan rakyat tidak akan mampu diurus dengan baik dan berlakulah beberapa perselisihan faham dan pergaduhan di negara kita, dan negara kita tidak akan aman dan damai. Dengan memahami prinsip ini, rakyat akan menjadi insan yang bertanggungjawab, patriotik dan sanggup berkorban untuk negara demi menjaga keamanan dan kesejahteraan negara. Terdapat beberapa kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Pertamanya, pengamalan rukun negara kesetiaan
kepada raja dan negara akan melahirkan masyarakat yang bersikap saling menghormati, bersatu padu dan muhibah tanpa mengira kaum ataupun agama. Melalui perpaduan yang mampan akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik. Yang ketiga ialah kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada raja dan negara juga adalah salah satu faktor yang boleh menyatukan rakyat Malaysia. Ini merupakan video berita nasional tentang kesetiaan kepada raja dan negara yang saya telah dipetik dari aplikasi YouTube. Melalui video tersebut, saya mendapat bahawa negara akan lemah sekiranya rasa kecintaan dan ketaatan terhadap raja dan negara akan runtuh. Hal ini, rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara telah dijadikan sebagai prinsip kedua dalam rukun negara. Dalam berita nasional tersebut juga membuktikan bahawa raja adalah pelindung kepada kesejahteraan rakyat. Ia dapat dibuktikan oleh Fellow Institut Kajian Etnik UKM iaitu Datuk Dr. Denison Jahesurya mengatakan bahawa raja merupakan lambang keunikan bagi Malaysia yang berperanan menyatupadukan rakyat di negara Malaysia ini. Terima kasih kepada Saudari Vidya. Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Keluhuran perlembagaan bermaksud sistem rakyat perlu dan wajar menerima perlembagaan sebagai sumber undang-undang tertinggi dan setiap individu perlu mematuhinya. Okey, perlembagaan merupakan sumber rujukan tertinggi bagi segala hal berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Peranannya adalah untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat mengenai hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai dan memahami maksud serta kandungan dan latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini yang dikenali sebagai kontrak sosial. Okey, perkara yang menetapkan Islam sebagai agama bagi persekutuan diimbangi dengan peruntukan kebebasan bagi setiap rakyat menganut dan mengamalkan apa-apa agama dalam suasana aman dan harmoni. Begitu juga, perkara yang menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga diimbangi dengan peruntukan bahawa tidak larangan kepada apa-apa bangsa lain untuk menggunakan, mengajar dan mempelajari apa-apa bahasa lain. Tuntasnya, rakyat perlu bersama mengayati maksud keluruhan perlembagaan sebagai asas perpaduan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Okay, perkara 8 dalam 1 menjelaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Okay, kepentingan perlembagaan terbagi kepada 3. Yang pertama, menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Hal ini dikatakan demikian kerana perlembagaan menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat melalui penentuan hak asasi rakyat, memberi kebebasan bercakap dan kebebasan beragama. Yang kedua, perlembagaan menentukan tanggungjawab dan batasan larangan melalui hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak bagi mengelakkan rusuhan kaum berlaku. Yang ketiga, perlembagaan juga memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara dengan melindungi kepentingan semua kaum, menjamin keadilan sosial antara kaum dan juga memupuk perpaduan nasional. Seterusnya, kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat memiliki hak dan taraf yang sama dari sisi undang-undang. Keharmonian sesebuah masyarakat bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Seperti kata-kata ahli falsafah undang-undang Rom Marcus Tullius Cicero jelas menggambarkan bahawa hubungan sesama manusia tidak boleh berlaku dengan sempurna jika tiada peraturan dan undang-undang. Mengambil kira Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa, kedaulatan undang-undang yang merupakan prinsip keempat rukun negara menjadi elemen penting dalam memastikan perpaduan masyarakat di negara ini terus diperkukuhkan. Bagi pendapat pada hadirin, penguatkuasaan undang-undang bukan
unsur bagi menghukum. Sebaliknya, memastikan kerukunan sesuatu perkara dapat dilangsungkan dengan sempurna demi kebaikan bersama. Rakyat Malaysia terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhinya. Bukan itu sahaja, kedudukan semua warga negara adalah sama di sisi undang-undang, bermula dari individu biasa sehinggalah pimpinan tertinggi. Sehubungan dengan itu, kedaulatan undang-undang memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan antara masyarakat berbilang kaum. Hal ini kerana undang-undang dapat mengelakkan rusuhan dan berpecahan kaum berlaku serta menyebabkan pertelingkaan dan perselisihan faham antara satu sama lain. Undang-undang adat menjelaskan bahawa semua rakyat perlulah memahami, mengetahui, mematuhi dan menerima semua kaum di Malaysia dengan hati yang terbuka bagi memenuhi hasrat rukun negara, iaitu menyatu padukan rakyat majmuk di negara ini. Seterusnya, saya akan sambung dengan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan adalah dua konsep etika sosial yang penting dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang harmoni dalam masyarakat. Kesopanan boleh dikatakan perilaku yang mencerminkan rasa hormat dan sopan santun terhadap orang lain. Contoh-contoh kesopanan adalah termasuk menggunakan kata-kata yang sopan, mengucap salam atau ucapan terima kasih, memberi tempat duduk pada orang lain dan menghormati privasi orang lain. Itu adalah contoh-contoh bagi kesopanan. Untuk kesusilaan, nilai-nilai moral seperti integritas, kejujuran, kesetiaan, rendah diri dan rasa tanggungjawab. Okey. Kesusilaan berkaitan dengan nilai-nilai moral dan perilaku yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat atau budaya tertentu. Ini juga meliputi etika, moraliti dan nilai-nilai sosial yang membentuk landasan norma-norma dalam masyarakat. Kesusilaan menuntun individu untuk berlakuan sesuai dengan standard moral yang diakui oleh kelompok sosial. Seterusnya. Okey. Rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, mempunyai kepentingan. Kepentingan yang pertamanya adalah membangun rasa hormat dan toleransi. Apabila kita bersopan, kita akan timbul rasa hormat terhadap orang lain. Dan orang pun akan hormat dengan kita. Jadi, apabila kita melibatkan kaum yang berbeza, jadi toleransi antara kaum itu boleh dicapai. Yang seterusnya, menghargai kebudayaan dan tradisi. Okey, kalau kita amalkan kesopanan dan kesusilaan ini dengan betul, kita akan menghargai setiap budaya yang ada dalam negara kita, walaupun berbeza agama. Kerana apabila kita bersusila, kita akan memikirkan sesuatu yang positif dan kita akan bertindak mengikut situasi dan tidak mengadakan sesuatu yang sensitif terhadap orang lain. Tidak melakukan perkara yang sensitif terhadap orang lain. Okay, baik. Yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi yang aktif. Apabila kita bersopan, jadi kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tak kiralah kaum apa sekalipun. Okay, seterusnya, membantu mengatasi stereotip dan prasangka. Okay, apabila kita bersifat sopan, menghormati orang, jadi pandangan kaum-kaum lain terhadap kita akan lebih baik dan akan membuanglah perasaan stereotip dan prasangka. Okay, yang kelima adalah menghindari konflik yang tidak perlu. Okay, jadi bila kita sopan dan bersusila ni, kuranglah masalah-masalah konflik yang berlaku antara kaum-kaum. Dan yang terakhir adalah mengajarkan nilai-nilai bersama. Okay.
Berdasarkan dari Datuk Seri Zuhairi Abdul Kadir yang dipetik daripada utusan, dia berkata, rakyat perlu meletakkan nilai-nilai yang baik pada tingkah laku, beradab sopan dan mengikut peraturan seperti mana dituntut mengikut falsafah rukun negara. Jadi setiap masyarakat Malaysia, setiap rakyat Malaysia mestilah mengikut falsafah rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Baiklah, yang terakhir, apa yang dapat saya rumuskan adalah rukun negara mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan di antara warga negara Malaysia. Nilai-nilai yang terkandung dalam rukun negara menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang harmoni, berlandaskan nilai-nilai moral dan etika serta menghargai keberagamaan budaya dan agama dalam semangat kebangsaan yang kuat. Baik, sekian. Terima kasih.